al-hub, yang berkaitan cinta, yang hubung kait dengan iman. Kerana itu Nabi SAW sebut dalam satu hadis, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. 3 benda, yang mana ada 3 benda ini, orang ni akan mendapat kemanisan iman. Pertama sekali, dia cinta Allah dan cinta Rasul lebih daripada ahabba ilaihi mimma siwahuma, lebih daripada selain daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Wa an yakuna al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dan dia cinta kepada seseorang, tidak dia mencintai atau membenci kecuali kerana Allah. Wa an yakuna al-mar'a wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dia benci untuk kembali kepada kejahatan, kekufuran ataupun apa bentuk maksiat yang dia lakukan, sebagaimana dia benci untuk dia dihumbankan ke dalam neraka. 3 benda ni kalau ada, dapat kemanisan iman. Poin yang saya nak bawa malam ni, poin nombor 1 ni ya. Dia cinta kepada Allah dan Rasul. Kita dah sebut tadi kaitan, kalau kita ikut Nabi SAW, Allah sayang dekat kita. Dan cinta Allah, cinta Rasul ni, tak usah ceritalah. Manusia yang paling cinta kepada umat dia siapa? Nabi SAW. Tu yang paling cinta sekali. Kalau nak lawan cinta kita kepada Nabi dengan cinta Nabi kepada kita, tak boleh lawan tuan-tuan. Semua para Nabi dia bagikan doa. Setiap orang Nabi, Allah Ta'ala bagi satu doa khusus untuk dia doa, minta. Semua Nabi guna kecuali Nabi Muhammad SAW. Dia tak guna. Dia kata, aku nak simpan doa itu untuk umatku di akhirat kelak. Sebab tu bila besok ni dekat akhirat, semua orang pergi cari siapa? Cari mana Muhammad. Mana? Umat lain pun nak tumpang. Dalam satu hadis sahih disebutkan kata-kata Adam alaihissalam. Dia kata, kalau aku diberi peluang untuk dibangkitkan semula, nescaya aku akan buat permohonan. Buat permohonan apa? Isi borang. Borang apa? Borang nak jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tak mau jadi nabi. Nampak? Ini fadilat besarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Semua orang nak cari Nabi dekat akhirat. Sebab apa? Nak syafaat Nabi. Tapi yang peliknya, orang tak cari Nabi dekat dunia ni sebelum nak cari kat akhirat. Cari kat akhirat buat apa? Kalau tak kenal Nabi di dunia, maka Nabi SAW takkan kenal kita dekat akhirat besok, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tak kenal. Pernah satu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hisab. Bila Nabi terang tentang ayat hisab, yakni orang yang masuk syurga bighairi hisab, masuk syurga tanpa hisab. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang terima buku catatannya dengan tangan kanan, maka dia akan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang mudah-mudah. Aisyah tanya, apa yang maksudnya hisab mudah ni? Mal maksud, apa erti hisab mudah? Apa erti masuk bighairi hisab? Nabi kata, man nuqishal hisab faqad udzib. Barang siapa yang dibincangkan hisab dia, Allah bagi ni, ni Zat, belum pergi buka muka surat 20 dulu. Allah, awal lagi dah kena. Buka muka surat 20. Pakai buka muka surat 20 tu confirm kena sisa. Tapi kalau dapat kitab, malaikat kata, "Okay, settle." Settle. Settle. Tak payah buka, tak payah. Yang tu syurga straight away. Yang tu yang kita mau. Lalu Aisyah tanya Nabi SAW, tanya kod-kod, apakah anda akan mengenali kami besok di akhirat? Nabi kata, la ya Aisyah, aku tak kenal sesiapa pun, termasuk aku, kata Aisyah, termasuk engkau, kecuali setelah semua orang dihisap dulu baru aku kenal siapa dia. Tuan-tuan,
Jadi kalau kita tak kenal Nabi dekat hidup kita kat dunia ni, macam mana Nabi nak kenal kita besok kat akhirat? Kalau kita tak cari Nabi SAW dekat dunia, nak cerita tentang cinta Nabi SAW, Allahu Akbar. Bagaimana lembutnya hati Nabi SAW bila berkaitan dengan umat. Allah Ta'ala puji dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Bila bab berkaitan dengan umat dia, walaupun umat yang degil ni, Nabi SAW macam mana cerita dia? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kamu rasul yang sama level manusia macam hampa. Dari kalangan manusia, dia bukan malaikat, dia makan, dia minum, dia tidur, dia berbaring, dia berkahwin, dia benda macam manusia. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, semua macam manusia. Azizun alaihi ma anittum, dia rasa berat apa yang berlaku, kesusahan terhadap umat dia, berat dia. Waktu dia naik Isra' wal Mi'raj, dia naik jumpa Allah Al-Mi'raj, yang kita duk baca dalam tahiyat, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila mana ahli langit pada ketika itu, bukan kerajaan langit, tuan-tuan ni ahli langit. Kerajaan langit lain punya cerita. Ahli langit waktu itu memberi salam kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, salam sejahtera kepada kamu wahai Nabi, wa rahmatullahi, dan rahmat Allah, wa barakatuh, serta barakatnya. Nabi bukan seronok sendiri dia jawab waalaikumsalam, tidak, tapi dia kata apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dalam keadaan yang paling rapat dengan Allah, Nabi tak lupa umat dia. Cinta apa ni? Hebatnya cinta Nabi SAW, tuan-tuan. Dia kata apa? Assalamu alayna, salam sejahtera atas kami, wa ala ibadillahis salihin, dan kepada semua hamba-hamba Allah yang saleh. Nabi tak lupa umat walaupun satu detik. Ini hebat Nabi SAW. Yang kita ni berapa hari dalam sekali, dalam hari ni berapa kali kita ingat ke Nabi SAW? Nak tanya. Nabi tak pernah lekang daripada mengingati umat dia. Sayangnya Nabi SAW. Hatta kepada umat yang degil sekalipun, Nabi tak sayang. Balik daripada Taif, beratur lelaki, beratur golongan wanita dan kanak-kanak yang termasuk yang terencat akal, disuruh buat apa? Disuruh berbaris. Berbaris masing-masing ada batu. Bila Muhammad SAW lalu, disebut bersama dengan dia Zaid bin Harithah, lempar batu, lempar sampai terkena kaki Nabi SAW, berdarah kaki Nabi SAW. Disebut dalam satu riwayat, tergenang kaki Nabi SAW itu dalam selipar dia, dalam sepatunya darah. Datang malaikat, dia kata, yang jaga Al-Akhshabain. Akhshabain ni apa dia? Tengok sejarah sikit. Dua bukit yang paling besar ada dekat Mekah, iaitu Jabal Abi Qubais, Bukit Abi Qubais dan Bukit Qu'ain. Dia kata, mau tak Muhammad, aku ni bawa malaikat jaga Akhshabain ni, aku hempak buang macam Nabi Nuh buat dekat yang dibuat oleh kaum Nabi Allah Lut alaihissalam. Macam mana? Setuju? Hang kata okey je, okey, kami pun terus angkat bukit tu, brum, senang ya. Tak ada masalah. Melampau sangat kaum ni. Allahumma hdi qaumina fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kepada kaumku, mereka tidak mengerti lagi. Atas kesabaran Nabi SAW. Bukan waktu itu, sesudah hijrah dan selepas kewafatan Nabi, baru penduduk Taif ramai yang memeluk Islam. Tuan-tuan,
Bukan benda senang-senang. Nabi terus ingat akan umatnya macam mana waktu Nabi SAW nak terpisah daripada hidup. Nak habis dah nyawa Nabi SAW. Datang malaikat Jibril duduk sebelah Nabi SAW. Waktu itu Fatimah duk ada. Nabi sebut Fatimah, jangan terima mana-mana tetamu hari ni, tolong jangan terima. Aku tak nak terima tetamu. Aku tak mau buat apa-apa, Fatimah. Fatimah kata, baik ayah. Tiba-tiba datang ketukan satu pintu. Nabi SAW kata, siapa Fatimah? Tolong buka pintu tersebut. Ayah kata tak mau terima tetamu. Fatimah, tetamu yang ni mesti aku terima hari ni. Ini bukan tetamu biasa. Yang aku maksudkan, aku tidak mau bertemu dengan sesiapa pun kecuali tetamu ini. Yang datang itu adalah Malakul Maut dan juga Malaikat Jibril alaihissalam, datang duduk sebelah Nabi, melihat hari-hari ataupun saat-saat terakhir pemergian seorang manusia yang telah devote seluruh jiwanya, seluruh hidupnya semata-mata untuk menyampaikan apa yang namanya Islam kepada hati seluruh umat yang berat dalam dunia ni, berat. Sebab tu Nabi SAW suka kalau dia dengar, dia ni wahyu terima dia dulu dapat, tapi dia dengar wahyu daripada orang lain. Dia suka dengar, tolong baca dekat aku Al-Quran. Tiba-tiba seorang sahabat baca, wajibna bika ala haula'i syahida. Wahai Muhammad, kami jadikan kamu atas sekalian umat yang lepas kamu ni saksi. Nabi menangis, ya bala ja'ani qad ja'ani, sampai berita tu kepadaku ya Allah. Nabi dengar sendiri. Kan Nabi bongkak. Satu saat Jibril melihat kepada Nabi SAW. Tiba-tiba Jibril pandang ke tempat lain. Bila Jibril pandang ke tempat lain, tuan-tuan, Allah, Nabi tanya Jibril, Jibril, bosan dah ke tengok muka aku ni? Jibril kata, tak, aku tak bosan. Aku tak bosan. Tapi aku tak sampai hati nak melihat wajah seorang kekasih Allah yang sedang menghadapi sakitnya mati. Nabi tanya Jibril, wahai Jibril, sakit macam ni ke mati? Macam ni ke peritnya kematian, Jibril? Sakaratul maut macam ni ke, Jibril? Perit macam ni ke? Bukan Nabi tanya, Jibril, lepas aku mati ni mana tempat gamak-gamak nak bawa aku? Syurga mana nak bawa pergi? Dah. Itu bukan kepentingan Rasulullah SAW. Jibril kata, ya, macam itulah sakit sakaratul maut. Kalau begitu Jibril, aku minta kepadamu agar kau pohon kepada Allah, tolonglah ringankan sakaratul maut umatku, biar aku tanggung semuanya ataupun separuhnya hari ni. Aku nak tanggung umat aku punya semua sakaratul maut, aku nak tanggung. Allahu Akbar. Nabi sayang kat kita, tuan-tuan. Tapi hari ni ada orang ke yang sanggup luka jarinya semata-mata kerana nak menegakkan dakwah, semata-mata kerana nak menegakkan agama dia, semata-mata kerana nak mempertahankan Nabi SAW? Ada atau tidak? Ini persoalan sendiri kena jawab. Bila kita nak cinta kepada Nabi SAW, saya tidak boleh lari daripada menyebut beberapa orang sahabat yang pernah memurnikan cinta mereka kepada Nabi. Moga-moga dalam kesempatan masa ini kita dapat satu benda, satu jiwa. Kita nak jiwa yang macam sahabat, walaupun tak serupa. Sebagaimana pernah satu ketika Anas bin Malik datang.
Datang. Nabi tanya dekat dia, Anas nak apa Anas? Kata, aku tak ada apa-apa ya Rasulullah. Yang aku ada hanyalah dalam diri aku ni, aku tak ada apa-apa kecuali apa? Kecuali aku rasa cinta kepadamu, ana uhibbuka kama uhibbu, sebagaimana aku cinta juga Abu Bakar, aku cinta juga Umar, aku cinta juga Osman, aku cinta juga Ali, aku cinta kepada mereka semua. Sebab walaupun aku tidak mampu nak beramal sehebat mereka ini, yang paling tinggi selepas Nabi SAW, Abu Bakar, dari standard amalan sahabat-sahabat, tak ada yang boleh menandingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, seorang teman dan seorang rakan yang pernah memurnikan cintanya kepada Nabi sampai sanggup tahan bisa gigitan ular daripada digigit oleh ular itu akan Nabi SAW. Kalau rasa-rasa kita ni, ada tak kawan yang sanggup buat macam tu kat kita hari ni? Tak ada, tuan-tuan. Dia suruh kita lagi dekat mulut ular tu ada. Tapi ni Abu Bakar, seorang sahabat yang sanggup buat apa saja, mempercayai apa saja tanpa persoalan, tak ada prejudis. Terus buat kamu percaya tak Muhammad cerita semalam dia pergi Baitul Maqdis kejap, lepas tu dia naik ke langit balik sebelum subuh? Hang percaya? Siapa cerita? Muhammad bin Abdullah. Lebih daripada tu pun, kalau dia cerita, kalau cerita tu datang daripada Muhammad, hang jangan tanya aku percaya. Macam ni punya pun hang percaya? Percaya? Keras semua hang ni Abu Bakar. Ya? Memang aku sangat percaya kepada dia.